Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Apan akan membentangkan tentang temu duga. Saya Wan Juwita Aisyah binti Warasli sebagai panel utama. Saya Nurul Salihah binti Zulkifli sebagai panel kedua. Saya Izzati Izzati sebagai salih. Kami akan membuat pembentangan temu duga. Baik. Assalamualaikum, saya Izzati. Waalaikumsalam. Okey, sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Saya Cik Wan Juwita Aisyah sebagai panel utama penemu duga anda. Saya merupakan pengarah Jabatan Pendidikan Awam Kanak-kanak. Dan ini antara pensyarah cemerlang yang akan menemu duga awak. Saya Cik Nurul Salihah binti Zulkifli. Awak boleh panggil saya Cik Salihah. Hari ini kami berdua akan temu duga awak lah. Terima kasih. Okey, sebelum tu kami nak tahulah sedikit sebanyak mengenai latar belakang awak. Apa nama awak dan apa awak punya kenapa sebab awak datang ke sini pada hari ini. Ceritakan sedikit mengenai latar belakang awak. Nama yang diberi Ilyana Izzati binti Afizi. Saya merupakan pelajar lepasan SPM yang bersekolah di SMA PMW 2. Saya juga merupakan anak pertama daripada 4 orang adik-adik. Sebab saya datang temu duga ini sebab saya berminat dengan profesi perguruan, jadi saya ingin mencuba nasib saya untuk menjadi guru di IPG. Selain itu, latar belakang saya yang lain, ketika sekolah dahulu saya pernah memegang jawatan sebagai penolong ketua pengawas, dan saya juga merupakan pengerusi kelab persatuan, dan saya mempunyai beberapa jawatan lain seperti setiausaha dan bendahari bagi rumah sukan dan sukan permainan. Boleh saya tahu apa hobi awak dan apa yang awak buat untuk mengisi masa lapang awak di hujung minggu? Okey, hobi saya suka membaca buku ketika hujung minggu. Selain itu, saya juga suka mengisi masa lapang saya dengan keluar bersama rakan-rakan saya dan mengeksplor benda baru bersama rakan-rakan saya ketika hujung minggu. Saya juga suka berbasikal kerana bagi saya dengan berbasikal dapat menyihatkan tubuh badan kita, dan dengan berbasikal juga saya dapat mengeluarkan telur setiap hujung minggu. Okey, terima kasih atas pengenalan diri awak. Saya akan mengajukan beberapa soalan kepada awak. Okey, antara soalan yang pertama, seperti yang awak katakanlah, awak datang ke sini untuk berminat untuk menjadi seorang guru. Okey, pertanyaan saya, kenapa awak sangat berminat untuk masuk ke IPG ini? Okey.
Pertama, saya berminat untuk masuk ke IPG kerana seperti yang saya tahu, jika kita masuk ke IPG sudah tentulah kita akan menghabiskan pelajaran kita dan menjadi guru. So, jadi ini bermakna saya dapat terus menjadi guru tanpa perlu bersusah payah untuk mencuba nasib menjadi guru seperti pelajar-pelajar di universiti awam ataupun universiti swasta yang ingin menjadi guru. Selain itu, kerana yuran pengajian ditanggung oleh pihak kerajaan, hal ini sangat menarik perhatian saya kerana saya ingin membantu ibu bapa saya mengurangkan beban mereka dalam membayar yuran, dan saya juga ingin membantu mereka dari segi kewangan. Selain itu, bagi saya di IPG ni pengajian banyak digabungkan dengan teori dan praktikal, jadi ini dapat menjadikan saya seorang guru yang cemerlang jika saya dilatih di IPG. Adakah awak berminat untuk menjadi seorang guru ini terinspirasi daripada seseorang ataupun ia merupakan cita-cita awak sejak daripada kecil lagi? Ataupun awak sangat berminat menjadi guru kerana ia memang merupakan impian awak daripada sekolah ataupun daripada didikan ibu bapa awak? Sebenarnya saya sangat terinspirasi dengan cikgu saya yang selalu bersusah payah untuk menjadikan murid-murid cemerlang. Jadi saya ingin meneruskan generasi menjadi guru seperti guru saya kerana saya tertarik dengan cara guru saya memberi pelajaran kepada anak-anak murid. Saya juga tertarik dengan cara dia memberi sesuatu yang baru untuk saya belajar. Dan guru juga merupakan cita-cita saya daripada kecil. Hal ini kerana saya suka melihat cara guru menyampaikan maklumat mereka dengan pelbagai cara. Dan saya juga berminat menjadi guru kerana ramai makcik saya yang menjadi guru dan saya sangat terinspirasi dengan mereka. Selain itu, guru juga merupakan satu pekerjaan yang mulia. Seperti yang kita semua tahu, dengan menjadi guru dapat membantu pelbagai pelajar menyelesaikan masalah mereka dalam pembelajaran. Jadi saya tertarik untuk menjadi guru kerana saya ingin membantu pelajar-pelajar yang kurang dalam pelajaran, dan saya ingin mencipta satu cara kaedah pembelajaran yang baru untuk membuat pelajar yang kurang minat dalam pelajaran ataupun kurang pandai dalam pelajaran boleh mendapat meningkatkan diri mereka dalam pelajaran dan mereka dapat belajar dengan happy, dengan gembira, kerana apabila kita belajar dengan gembira, apa ilmu yang cikgu ajar itu akan masuk dalam diri kita. Selain itu, sekiranya menjadi guru, sepanjang hayat kita akan terkenal dengan gelaran guru. Jadi saya ingin mendapat gelaran guru kerana saya ingin dikenali dengan gelaran seorang guru oleh anak-anak murid saya, dan saya ingin dihargai oleh mereka. Bagi Muslim pula, saya sebagai seorang Muslim, bagi saya guru ni satu pekerjaan yang banyak pahala. Sebab guru ni kan menyampaikan maklumat kepada murid-murid. Jadi dengan memberikan ilmu kepada murid-murid secara tidak langsung, pahala akan masuk ke dalam hidup dan itu menjadi salah satu sahabat saya kita. Dan saya sangat tertarik untuk menjadi guru kerana yang sangat baik. Dan soalan seterusnya, di negara kita ni terdapat banyak isu-isu. Jadi saya nak sentuh sedikit tentang isu-isu pendidikan. Kebelakangan ini, isu tentang cabaran guru sering diperkatakan oleh masyarakat dan pemimpin. Jadi boleh saya tahu apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru di negara kita?
apa yang saya tahu mengenai cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru-guru pada masa kini di negara kita ialah salah satu contoh situasi yang berlaku ialah pelajar selalu ponting. Hal ini terjadi kerana ibu bapa yang kurang mengambil peduli tentang apa yang aktiviti yang dilakukan oleh anak mereka. Jadi jika pelajar ponting pun mereka tidak akan merasa bersalah kerana mereka tahu ibu bapa mereka tidak mengambil peduli. Dan ada juga pelajar yang menipu ibu bapa mereka dengan memberitahu mereka ke sekolah tetapi mereka tidak hadir ke sekolah kerana ibu bapa ada yang busy bekerja, ada yang sibuk bekerja. Jadi mereka kurang perhatian terhadap anak mereka. Selain itu, murid-murid zaman sekarang banyak yang tidak beradab. Hal ini kerana kurang perhatian ibu bapa dan kurang ilmu agama. Kerana murid-murid pada zaman sekarang kurang diterapkan dengan ilmu agama dari masa kecil kerana pada masa sekarang ibu bapa sibuk bekerja kerana kos belanja yang tinggi sekarang, jadi mereka kurang perhatian dan kurang untuk memberikan didikan agama kepada anak mereka ketika anak mereka di rumah. Dan ada juga ibu bapa yang tidak menghantar anak mereka kerana tidak mempunyai duit yang cukup kerana mereka susah. So, selain itu, cabaran lain bagi guru bukan sahaja dari segi anak murid, bukan sahaja dari apa yang berlaku di sekolah, tetapi terhadap guru sendiri. Contohnya seperti guru kurang berkemahiran dalam teknologi kerana pada zaman sekarang banyak teknologi baru, jadi guru-guru banyak tidak tahu teknologi terkini. Hal ini menyebabkan guru-guru ketinggalan zaman dan mereka juga tidak dapat memberikan pelajaran dalam bentuk masa kini. Contohnya, pada masa kini kita banyak menggunakan laman web seperti Google Site untuk meletakkan bahan pelajaran di dalam laman web tersebut. Jadi guru-guru yang tidak tahu itu tidak dapat mengikut kaedah terkini. Jadi mereka hanyalah belajar dengan cara menulis ataupun membentang di dalam kelas. Ini menyebabkan murid-murid selalu ketinggalan sesi-sesi lepas. Seperti contoh, murid-murid tidak dapat, murid-murid yang tidak hadir di sesi lepas tidak akan dapat nota yang sebelumnya, dan mereka dan murid-murid yang kurang ingatan dalam pelajaran juga kurang ingat apa yang belajar sebelumnya dan susah untuk dinyatakan kembali apa yang mereka belajar guru tadi di dalam kelas. Jadi, saya jawab berdasarkan teknologi, guru-guru pada zaman sekarang mestilah mengambil tahu tentang perkembangan teknologi supaya anak-anak muda tidak ketinggalan zaman pada zaman yang moden ini lah. Okey, soalan seterusnya. Berdasarkan isu semasa tentang pendidikan yang awak tahu, apakah kenyataan yang baru dikeluarkan oleh pihak KKM baru-baru ini? Menurut apa yang saya tahu, kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak KKM sebelum ini berkaitan dengan belanjawan. Apakah itu betul? Okey, betul. Dengan awak punya kenyataan. Menurut belanjawan itu, ada menyebut mengenai bantuan awal persekolahan. Adakah ini masih diperlukan oleh golongan pelajar pada masa ini? Seperti kita lihat, pelajar YPC akan mendapat allowance setiap bulan. Jadi pelajar di sekolah juga akan mendapat bantuan awal persekolahan. Adakah ini akan membantu diri sebanyak jika awak terpilih untuk masuk ke IPC setelah selesai ini nanti? Berdasarkan pada satu, itu berdasarkan IPC. Jadi kenyataan yang dikeluarkan oleh KPM pada baru-baru ini mengatakan bahawa pengeluaran belanjawan tunai 2024 kepada pelajar sekolah. Jadi apakah pendapat awak? Pada pendapat saya, belanjawan bantuan awal persekolahan itu amatlah membantu pelajar pada masa kini kerana
seperti yang saya memberitahu sebelum ini, ada ibu bapa yang tidak menghantar anak mereka ke sekolah, jadi anak mereka kurang didikan. Jadi dengan bantu awal persekolahan ini dapat membantu anak mereka untuk meneruskan pelajaran di sekolah. Di samping itu dapat mengurangkan beban ibu bapa yang kesusahan untuk membayar yuran-yuran ataupun apa yang diperlukan oleh anak mereka untuk ke sekolah. Menurut apa yang saya baca, KPM percaya BAP dapat membantu meringankan beban ibu bapa kerana bayaran yang diagihkan kepada pelajar agak tinggi, sebanyak RM150 kalau saya tidak silap. Bantuan tersebut juga diagihkan secara tunai atau secara kredit kepada murid-murid yang layak. Contohnya seperti murid-murid yang miskin. Saya berkait belanjawan tunai ini adalah untuk kepada semua untuk semua pelajar sekolah lah. Tak salah, tapi ini dia bagi semua dan peruntukan dia hampir 800 juta. Maafkan saya kerana tersilap memberi maklumat. Seperti yang awak cakap tadi, belanjawan tersebut sebanyak 8 juta, 800 juta. Bagi saya belanjawan tersebut nilainya agak banyak. Jadi saya berasa pihak sekolah, pihak tertinggi sekolah seperti pengetua perlu mengambil langkah keselamatan supaya wang tersebut dapat disampaikan dan dialihkan kepada pelajar mengikut jumlah yang mereka patut dapat, dan pencurian atau rompakan dielakkan semasa perjalanan duit sebelum sampai ke pelajar. Berdasarkan percayaan saya, kebelakangan ini terdapat banyak isu di media sosial seperti TikTok. Jadi berdasarkan pengetahuan awak, pengetahuan anda, apakah isu yang terbaru ini tentang kanak-kanak? Jika saya tidak salah, isu terbaru tentang kanak-kanak adalah tentang penderaan. Betul. Jadi boleh saya tahu apakah punca berlakunya penderaan di pusat-pusat asuhan ataupun di pusat pendidikan awal kanak-kanak? Menurut artikel yang saya baca sebelum ini, berdasarkan apa yang saya dapat rumuskan daripada artikel tersebut, saya rasa sifat seorang guru yang kurang bertanggungjawab menyebabkan penderaan berlaku. Selain itu, tahap kesabaran guru yang kurang juga mengakibatkan guru tersebut mengambil langkah untuk menjara budak supaya kerana mereka berasa serabut dengan budak-budak yang nakal. Seperti kita tahu, kanak-kanak banyak kerana mereka yang tersendiri. Jadi ada juga guru-guru yang kurang sabar untuk melayan kerana mereka. Okey, baiklah. Jadi boleh saya tahu apakah langkah yang boleh kita sebagai guru boleh dilakukan untuk mengelakkan penderaan berlaku di masa hadapan? Bagi saya, langkah yang dapat dilakukan untuk mengelakkan penderaan ialah kita sebagai guru perlu tingkatkan kesabaran kita. Kita juga perlulah melayan murid tersebut walaupun murid itu nakal, kita perlu melayan dia dengan baik, kerana jika kita tidak melayan dengan baik atau kita kurang sabar, menyebabkan kita cepat berasa marah kepada murid tersebut. Selain itu, bagi saya, kita sebagai guru telah diberikan amanah oleh ibu bapa untuk menjaga kanak-kanak ataupun anak mereka. Jadi kita perlulah bertanggungjawab dan amanah dalam menjalankan tugas kita. Kita juga perlulah mengajukan kasih sayang di antara kanak-kanak tersebut sama rata supaya tiada kanak-kanak yang merasa berbelah hati. Kerana bagi saya, bukan penderaan sahaja yang menjadi isu sekarang. Bagi saya, guru memilih kasih seperti melayan kanak-kanak A dengan baik, tapi melayan kanak-kanak B dengan tidak baik juga menjadi isu pada masa kini. Okey, jadi itu sahaja dari kami. Jadi nasihat daripada saya,
walaupun awak berjaya atau tidak berjaya, saya harap awak dapat menjadi insan yang dapat membangkitkan diri kepada anak muda kita lah untuk melahirkan generasi muda yang berjaya dan dapat mengharumkan nama negara kita di pesada dunia. Dan saya harap lepas ni awak tahu tentang isu-isu semasa yang berlaku di negara kita. Okeylah, itu saja. Terima kasih kepada panel 1 dan panel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan ke-8 yang melakonkan simulasi tentang Temuduga ingin memberitahu jenis laras bahasa yang digunakan dan refleksi laras bahasa yang digunakan oleh kami. Penggunaan jenis laras bahasa yang kami gunakan ialah laras bahasa biasa iaitu formal. Bahasa formal ini sering digunakan pada majlis rasmi ataupun surat kiriman rasmi dan sebagainya. Baik, okey. Laras bahasa formal ni juga dia seperti digunakan dalam Temuduga. Contohnya menggunakan panggilan-panggilan yang khas mengikut pangkat atau darjat seseorang itu. Contohnya Datuk, Datin, Puan, Cik, Tuan ataupun sebagainya. Kebiasaannya, laras bahasa formal ini digunakan pada waktu-waktu untuk urusan rasmi seperti mesyuarat, temuduga dan sebagainya. Itu sahaja refleksi yang kami ingin memberitahu tentang penggunaan laras bahasa yang kami gunakan untuk simulasi tersebut. Terima kasih.